Hai semua, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali. Apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera selalu. Saya Puan Nur Syariza binti Jamhuri, pegawai dietetik daripada Institut Kanser Negara, merupakan pakar subjek khusus bagi dietetik onkologi. Okey. Dan saya nak minta maaf sebab dah lama saya tak upload konten di dalam YouTube channel ni sebabkan masalah-masalah teknikal. So pada hari ni baru saya dapat kembali semula. Jadi memandangkan kita dah berada di dalam bulan Oktober, which is bulan kesedaran kanser payudara. Jadi untuk konten kali ini saya ingin berbicara berkenaan dengan diet yang berkaitan dengan penyakit kanser payudara tersebut. Okey. Sebelum saya nak berterang lebih lanjut, saya rasa semua orang dah tahu kanser payudara merupakan salah satu kanser yang merupakan penyebab utama ataupun penyakit yang sering didiagnos di kalangan orang wanita. Di Malaysia sahaja, kanser payudara sudah menjadi antara yang kedua tertinggi kalau mengikut statistik terkini. Jadi, saya rasa wanita pun bila tahu je dia orang ada kanser payudara, masing-masing dah jadi stres, takut, panik dan macam-macam lagi. Dan kita faham memang penyakit ni sebenarnya adalah satu penyakit yang boleh menyebabkan tahap tekanan yang tinggi kepada seseorang wanita. Sepanjang pengalaman saya bekerja di hospital yang mengendalikan kes-kes kanser, pesakit kanser payudara ni biasanya selalu mengalami masalah depresi. Dia rasa macam self-esteem dia low, rendah rasa diri, rasa macam tak tahu nak buat apa. And then akibatnya mereka sering mencari satu jalan alternatif, terutama berkaitan dengan diet. Antara salah satu perkara yang bermain di minda pesakit kanser payudara, apakah pantang larang yang perlu diamalkan apabila mereka menghidap penyakit tersebut, sama ada sebelum rawatan, selepas pembedahan dan sebagainya. Di sini saya nak terangkan sekali lagi bila anda menghidap penyakit kanser payudara, pertama, prinsip diet yang anda perlu patuh adalah you kena makan dengan cukup daripada segi tenaga dan protein. Melalui kajian-kajian yang dijalankan, antara risiko yang menyebabkan seseorang itu kena penyakit payudara, salah satunya adalah berat badan. Berat badan yang berlebihan meningkatkan risiko seseorang wanita untuk menghidap penyakit kanser payudara. Jadi, bagi kes-kes pesakit yang ada kanser payudara ni, biasanya kami dietitian akan melihat status berat badan pesakit dahulu. Dan kebanyakan pesakit yang kami jumpa biasanya memang akan mengalami masalah berat badan yang berlebihan. Tetapi ketika menerima rawatan, biasanya kami tidak akan menggalakkan pesakit untuk turun berat badan secara mendadak. Sebab kita khawatir jika dia turun berat badan secara mendadak, ini bermakna dia pengambilan makanan pesakit tersebut sebenarnya tidak mencukupi. Seperti yang saya dah pernah mention sebelum ini di dalam video-video saya sebelum ini, bila pesakit tu tidak makan secara cukup, dia tak ambil tenaga dengan cukup, protein dengan cukup, badan dia jadi tidak kuat untuk menerima treatment atau rawatan yang disarankan oleh doktor. Bila berlaku macam tu, pesakit akan kerap, lemah, letih, tidak bertenaga dan keadaan dia akan makin merosot. Jadi boleh menyebabkan pesakit itu semakin teruklah daripada segi quality of life dia. Jadi ingat, macam yang saya bagi tahu sebelum ni, makan kena cukup daripada segi tenaga dan protein. Yang kedua, apa yang perlu anda jaga adalah daripada segi perubahan berat badan tadi. Itulah, perubahan berat ni
dia tak boleh terlalu mendadak. Sebelum ni pun saya pernah mention di kandungan blog saya kandungan video saya sebelum ni, yang penurunan berat badan yang bagus adalah tidak melebihi 2 kilo sebulan dan paling sedikit 1 kilo sebulan lah. Okay. Kita tak galakkan turun lebih daripada amount tersebut. Sebab bila lebih betul maknanya terlalu drastik dan macam saya cakap, dia akan menyebabkan bermakna yang pengambilan makanan kita tidak cukup dan akan menyebabkan keletihan ataupun badan kita tidak berada pada tahap yang optimum untuk menerima rawatan. Jadi, kalau anda ada mengalami masalah berat badan dan juga mengalami masalah kanser payudara, pastikan berat badan anda pada waktu tersebut sama ada dikekalkan pada tahap itu ataupun perlu turun tetapi tidak dalam kuantiti yang terlalu banyak. Okey, bagaimana kita nak turunkan berat badan? Caranya adalah kita kurangkan makanan-makanan yang ada mengandungi lemak yang tinggi, contoh yang dimasak secara goreng ataupun deep fry ataupun yang menggunakan santan. Sebab kandungan santan menyebabkan kandungan lemak yang tinggi dalam makanan. Santan yang digunakan tu boleh ditukar kepada susu rendah lemak ataupun yogurt yang rendah lemak untuk menghasilkan rasa yang sama pada makanan yang kita masak tu. Yang ketiga, selalu pernah dengar tak orang keliling kita kata ataupun kadang-kadang bila kita cari Mr. Google, yang diorang sarankan kita tak boleh ambil, orang yang ada kanser payudara tidak boleh ambil susu, terutama susu soya. Sebenarnya benda tu tak tepat 100% lah. Susu ni actually boleh diambil, tak ada masalah pun. Yang penting amount dia ikut saranan seperti yang diberitahu, iaitu 2 gelas sehari. Itu kalau susu rendah lemak, susu tanpa lemak ataupun even susu full cream kalau anda mempunyai berat badan yang terlalu kurang, iaitu underweight ataupun BMI kurang daripada 18.5. Tetapi susu soya, bagi mereka yang tidak boleh minum susu ataupun tak suka minum susu, biasanya diorang akan suka makan minum soya. Susu soya pun tak ada masalah nak minum. Yang penting tidak melebihi 2 gelas sehari. Sebab saya tahu ada daripada carian Google atau internet yang tidak menyarankan orang yang ada kanser payudara untuk ambil susu, terutama susu soya. Sebab dikatakan susu soya ataupun bahan-bahan yang berasaskan soya boleh menyebabkan penyakit kanser payudara lagi. Jadi, benda ni sebenarnya tak benar. Sepanjang pembacaan saya melalui yang kata kajian-kajian dijalankan, kajian saintifik lah, kita panggil kajian yang pemerhatian, melalui pemerhatian, didapati risiko kanser payudara di kalangan orang-orang Asia adalah lebih rendah berbanding dengan wanita-wanita di Europe kerana pengambilan ataupun pengamalan makanan daripada sumber soya. Nampak tak situ? Jadi, jangan salahkan soya. Soya tu tak bersalah as long as you all ambil ikut amount dia. Kenapa yang jadi isu yang soya ni dikatakan menyebabkan kanser payudara tu makin teruk? Sebab soya ni sebenarnya dia ada satu bahan yang memimik macam hampir sama dengan hormon estrogen yang dihasilkan dalam badan tubuh manusia, perempuan lah. Yang mana salah satu faktor hormon estrogen ni sebenarnya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya risiko kenakan sakit kanser. Jadi dalam soya ni dia ada satu bahan yang serupa macam hormon estrogen tersebut. Jadi disimpulkan bahawa bila ambil banyak soya akan ada banyak hormon tersebut, jadi akan menyebabkan sakit kanser tu akan lagi tinggilah. Tapi sebenarnya bila kita buat, bila saintis seluruh dunia buat kajian, dia observe, dia perhati populasi wanita Asian dengan populasi wanita Europe, didapati bahawa disebabkan oleh orang Asian yang suka makan soya, kebarangkalian untuk populasi wanita Asia untuk kena kanser payudara itu sebenarnya lebih rendah berbanding dengan populasi wanita di negara barat. Jadi jangan takut, Yang penting dia punya kita panggil tips dia adalah yang penting kuantiti.
you bukan konsum soya tu orang kata sepanjang masa, betul tak? Okay, kita konsum soya tu pun bukan untuk kita ambil hari-hari ataupun kita ambil setiap hari kita asyik makan tempe je, tahu je, betul tak? Okay, so kita just ambil maybe once in a while, tak jadi masalah sebenarnya. In fact, maybe because of pengambilan soya tu, kebarangkalian kita untuk dapat wanita action untuk dapat kanser payudara tu sebenarnya lebih rendah. Dan ini memang boleh dilihat dalam jurnal-jurnal klinikal. Keempat, satu lagi yang kami selalu as a dietitian selalu berdepan dengan pesakit kanser payudara ni, salah satu fear yang diorang selalu express adalah bila nak makan benda yang manis. Okay, selalu dikaitkan macam saya cerita sebelum ni lah dekat saya punya video sebelum ni. Okay, orang selalu kaitkan gula tu dengan kanser. Sekali lagi di sini saya ingin tekankan, gula tu dia tak salah. Okay, maybe dia ada bagi impact secara tidak langsung, tapi tak salah sebenarnya untuk seorang pesakit kanser payudara untuk mengambil gula. Sebab actually gula bukannya ada direct impact kepada meningkatnya kanser payudara ataupun menyebabkan sel-sel kanser tu makin merebak. Tidak. Okay. Sebenarnya kalau gula ni diambil secara berlebihan, ingat tak tadi saya ada cakap pasal berat badan kan? Okay. Berat badan berlebihan tu kadang-kadang salah satu puncanya adalah disebabkan oleh pengambilan gula secara berlebihan, di mana gula yang lebih dan tak digunakan oleh tubuh kita akan ditukarkan kepada lemak di dalam tubuh. Okey, dan lemak ni disimpan di seluruh tubuh kita. Jadi bila berlakunya ataupun bila meningkatnya komposisi lemak ni dalam badan, itu yang menyebabkan risiko kena kanser tu makin meningkat. Jadi nak makan gula tak ada masalah. Bukan gula es gula pasir tu maksudnya makanan manis lah. Tak kisahlah minuman manis ke makanan manis, boleh ambil tapi tak boleh dalam kuantiti yang terlalu banyak. Okay, sebab tu masa awal-awal tadi pun saya dah cakap, bila kita ada berat badan berlebihan, kontrol daripada segi orang kata tengok weight kita tu. Kalau berat lebih cuba turunkan, tapi bila turunkan tak adalah mendadak sampai 5-6 kilo sebulan, tidak ya. Jadi sebenarnya you all kalau nak makan sekali-sekala, maybe teringin nak makan aiskrim, teringin nak makan kuih-kuih manis, okay, teringin nak makan, still boleh makan. Cuma tak boleh dalam kuantiti yang banyak, adequately. And then last but not least, satu lagi fear yang biasa orang kanser payudara selalu bagi tahu kat kami adalah dia orang takut nak makan makanan yang berprotein, especially macam telur, ayam. Okay, tahu tak sebab apa? Sebab orang tua-tua kita zaman dulu-dulu ni, bila kita ada luka ke, ada kata especially macam lepas pantang ke, lepas bersalin ke, selalu cakap ayam tak boleh makan, telur tak boleh makan, nanti sebabkan gatal. Sebenarnya tak. Okay, dia tak berjadi macam tu pun. Okay, protein macam ayam ataupun telur sebenarnya bagus untuk dimakan jika kita nak pulihkan semula luka akibat daripada pembedahan yang kita lakukan untuk kata buang kanser tu. Okay, dia jadi masalah bila kalau sebelum ni masa kita sihat-sihat pun, bila kita makan ayam, bila kita makan ikan pula, makan telur, tiba-tiba timbul gatal-gatal, rashes. Memang directly bila after kita consume makanan tersebut, terus jadi kesan allergic macam tu. Itu ya tak boleh makan. Tapi kita yang kata untuk semua populasi lah, most of the time, biasanya populasi Malaysia ni tak ada masalah, tak ada allergic pun pasal makan ayam, telur ni sebenarnya. Okay, bila makan okey je, tak ada timbul. Boleh makan KFC sampai 2-3 ketul, boleh makan ayam sampai 2-3 ketul, telur boleh makan 3-4 biji sekali makan kan, tapi tak ada kesan apa-apa. Sebenarnya bila lepas pembedahan pun boleh je nak makan benda tu, dia tak akan mendatangkan alergi sebenarnya, sebab badan kita okey, boleh terima. Melainkan sebelum ni bila masa kita sihat, makan aja memang timbul merah-merah tu, timbul kesan-kesan alergik, gatal-gatal sampai bergaru seluruh badan, itu ya kena elak. Kalau tak ada masalah tu, tak payah elak pun, makan aja. And then it's actually good untuk sembuhkan luka sebenarnya.
Sebab bila you tak consume cukup protein, luka you lambat sembuh. Bila luka lambat sembuh, lagilah masalah nak settlekan you punya orang kata luka-luka akibat pembedahan yang disebabkan oleh pembuangan kanser tu tadi. Jadi, lepas ni jangan takut nak makan. Tak ada apa pantang larang yang orang kata spesifik. Melainkan bila you ada allergic kepada makanan tersebut, then kena elak. Oh, dan saya terlupa nak mention tadi. Let's say kalau kamu ada underlying disease, maksud saya macam memang sebelum ni dah ada kecil manis, darah tinggi, okey. Contoh untuk pengambilan gula tadi, bila you dah lepas buat surgery ke apa ke, biasanya kita akan monitor sekali. Kalau untuk orang yang ada kecil manis, kita akan monitor sekali dia punya gula dalam darah. Sebab kita takut gula dalam darah yang tinggi akan menyebabkan luka tu lambat baik. Okey. Jadi kalau berlakunya begitu, biasanya kita memang suggest untuk elakkan dulu makanan yang manis. Tapi kalau setakat nak makan nasi, roti, nak makan sayur, buah-buahan, setakat 1 biji lepas makan nasi ke apa ke, itu kita masih benarkan lagi. Dan yang penting kalau untuk orang yang kecil manis, kita galakkan untuk ambil sayuran hijau terutamanya sebab dia mengandungi serat yang tinggi ataupun orang kata fiber. Dan kalau buah-buahan tu kita galakkan untuk ambil dengan orang kata kulit, contoh macam apple, basuh kulit dia bersih-bersih. Okay, makan dengan kulit-kulit dia sekali sebab kandungan fiber yang tinggi. Ataupun kalau macam roti, kita galakkan ambil roti yang ada tinggi fiber macam wholemeal bread. Kalau nasi pula ataupun beras, kita galakkan ambil macam parboiled rice ataupun beras perang sebab dia ada tinggi fiber. So untuk orang-orang kecil manis, makanan yang ada tinggi fiber is very good untuk control dia punya sugar. So let's say kalau kata dia ada buat kata pembedahan untuk buang kanser, jadi bila dia punya sugar is not very well control, kita tak galakkan untuk ambil makanan yang manis sebab dia akan shoot upkan gula dalam darah tu. Tapi kita also galakkan untuk ambil benda-benda yang ada serat supaya the sugar can be control again besides the medication. So saya rasa setakat ini dulu untuk konten saya kali ini. Jika anda ingin bertanya, anda boleh komen di ruangan komen di bawah channel YouTube saya ini. Juga boleh PM saya secara personal tapi senang komen lah. Kalau komen tu saya boleh terus jawab directly. And then jangan lupa untuk share this video for your lovely ones, especially yang ada kanser payudara tu. And then jangan lupa like, share and also hit the subscribe button untuk tak nak ketinggalan dengan konten-konten yang seterusnya. Hope to see you all soon. Bye.